Anda buat syarikat, anda buat kereta, buat itu, buat senjata dan sebagainya. Itu bid'ah, artinya ciptaan. Dalam urusan dunia, yang berkaitan dengan dunia, yang berkaitan dengan manusia, yang bukan berkaitan dengan agama, itu wajib. Sebab manusia perlukan benda-benda macam tu. Haram. Sesuatu ciptaan yang berkaitan dengan dunia, tapi diperlukan oleh orang Islam, kalau membawa kepada kerosakan, itu haram, bid'ah yang haram. Begitu juga seterusnya. Itu Al-Izz bin Abi Salam. Jadi dia, kalau disebut tadi hantar Hasan Din, kena jelaskan. Bukan bid'ah. Oh, kata Al-Izz bin Abi Salam, bid'ah bagi 5. Jelaskan. Kenapa jadi wajib? Kenapa jadi haram? Kenapa jadi makruh? Kenapa jadi sunnah? Kita jelaskan, jangan begitu saja. Ya, memang. Dan Imam Syafi'i mengatakan bid'ah bagi 2. Bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. Bid'ah hasanah kata Imam Syafi'i apa dia? Tidak ada. Yang ada bid'ah hasanah urusan dunia. Buat sekolah. Ini dirakam ni. Buat kitab Nahwu. Tetapi kalau bagian agama Imam Syafi'i mengatakan kullu dhalalah. Jadi yang mana bid'ah hasanah? Contohkan. Makanya Al-Izz bin Asy-Syatibi mengatakan dalam kitabnya Al-I'tisam, kalau anda katakan ada bid'ah hasanah, pasti tidak ada lagi bid'ah dhalalah. Semua bid'ah hasanah. Betul kan? Jadi bid'ah hasanah, bid'ah hasanah, bid'ah hasanah. Mana bid'ah dhalalah? Tak ada lagi ya. Semua dah jadi bid'ah hasanah. Maka bid'ah hasanah tidak ada rawinya, tidak ada sanadnya, tidak ada hadisnya. Jadi dari mana datangnya? Datangnya daripada orang-orang yang akhir zaman yang dikatakan oleh Rasulullah SAW as-saghir. As-saghir. Itu yang ada. Tuan-tuan, tadi saya membawa buku ni. Patutnya buku ni saya ambil sebagai subjek kedua, tetapi tadi saya datang lambat. Boleh dibawa minggu depan dan dibaca di rumah. Kemudian bukan minggu depan, kuliah akan datang, tolong dibawa dan baca di rumah dulu. Kalau ada yang tak faham, kita boleh bincangkan dan saya akan kuliahkan sebagai subjek kedua nanti di kuliah akan datang, insyaAllah. Ya, teruskan sahabat. Ya, teruskan. Saya ada baca pasal Yahudi dan Nasrani. Ya. Pasal dulu Yahudi dan Nasrani yang asalnya memang ke agama Allah. Iya. Betul. Pasal Ibrani punya kitab kan. Iya. Kemudian berubah dengan Injil. Iya. Berubah semua ada di Trinity. Iya. Maksud di zaman Pop kan. Iya. Pasal dia baca buku Ratusan Nulis. Iya. Dan persoalannya, adakah yang sekarang yang dipanggil kitab seperti mana yang asal? Siapa benda ni? Iya. Benda ni pernah satu ustaz sunnah mengatakan bahawa apa bezanya agama ahli kitab yang dahulu, mereka pun dulu berada di Trinity, sekarang pun di apa bezanya? Jadi sama ada soalannya, adakah mereka itu ahli kitab yang boleh kita makan sembahyang mereka ataupun berkahwin dengan mereka pada ahli kitab yang sekarang? Subhanallah. Rekahnya gini. Ahli kitab dulu dan ahli kitab sekarang sama saja. Ya. Kita katakan asalnya ahli kitab Yahudi dan Nasrani adalah agama Islam. Asalnya. Kerana nabi mereka adalah nabi kita. Quran mengatakan la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidak membeza-bezakan di antara rasul-rasul. Rasul dulu, rasul sekarang tak ada beza. Dan kenapa tak ada beza? Rasul-rasul dulu beragama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama Islam Allah adalah agama Islam. Mereka agama Islam. Cuma kitab yang dibawa oleh para nabi dan para rasul dulu kita tak boleh pakai kerana penganut agama tersebut yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Penganut agama yang dikatakan ahli kitab Yahudi Nasrani sudah berubah kitabnya, sudah buat bid'ah, macam-macam bid'ah dimasukkan dalam kitabnya. Maka bila turun Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, maka kitab-kitab itu mansuh. Kenapa kitab itu mansuh? Dibatalkan dengan Al-Quran. Kitab-kitab yang sebelum Al-Quran dimasukkan kerana sudah diubah dalamnya. Sehingga Tuhan itu satu. Yang wajib disembah yakni Allah. Tetapi bagi orang Yahudi dua Tuhannya, satu di bawah, satu di atas. Siapa diusir? Bermacam mana? Bermakna agama mereka sudah rosak, berubah tauhidnya. Asalnya tauhid menyembah satu Tuhan, yakni Allah. Akhirnya menyembah dua Tuhan. Begitu ke Nasara. Nabi Isa adalah Nabi kita. Nabi Isa tak mengatakan dia anak Tuhan. Dia tak mengatakan bahawa Maryam isteri Tuhan. Dia mengatakan bahawa
Sebagaimana Allah mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Tidak kami utus walaupun seorang nabi atau rasul kecuali diwahyukan kepadanya bahawa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Tapi sekarang bagaimana orang Nasrani dan orang-orang Yahudi mengatakan ada Tuhan selain Allah? Ini bermakna bukan kesalahan nabi, bukan kesalahan rasul, tapi kesalahan ketua-ketua agama mereka setelah nabi mereka wafat. Oleh kerana Allah sayang kepada kita, maka diturunkan Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Bila Nabi Muhammad diturunkan, maka kitab-kitab yang sebelumnya semua masuk. Seperti Umar pernah membaca cebisan Taurat atau Injil. Rasulullah SAW dengan sangat marahnya, akhirnya Umar dilarang oleh Rasulullah SAW membaca cebisan Taurat atau Injil. Jadi Umar bila kena marah, ambil cebisan tu dicampak ke tempat pembakaran. Maka ulama salaf mengatakan wajib membakar Taurat atau Injil yang ada di rumah kita supaya jangan dibaca. Untuk apa disimpan? Untuk dibaca, haram baca sebab Rasulullah SAW melarang Umar. Jadi oleh kerana agama mereka itu memang Rasulullah SAW pun sudah tahu bahawa syirik. Tetapi Rasulullah SAW mengecualikan dua. Antaranya, makan sebelahannya dan kahwin dengan perempuan-perempuannya. Laki-laki kita boleh kahwin dengan perempuannya, tetapi perempuan kita tak boleh kahwin dengan laki-laki mereka. Sebab keturunan melalui bapa, bukan mak. Jadi apabila Rasulullah SAW membolehkan kahwin dengan mereka, makan sembelihan mereka, kita hukum kerana syiriknya, kemudian kita tak boleh makan, jangan. Itu kita tak masuk campur. Syiriknya kita tetap katakan syirik. Mereka tetap syirik. Jadi syirik dari kaum Yahudi Nasrani kita boleh makan. Wanitanya kita boleh kahwini, tetapi syirik daripada Majusi tidak boleh. Kenapa? Mereka dikatakan ahli kitab, asalnya mereka ada kitab yang turunnya daripada langit. Jadi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita katakan bahawa ia boleh dikahwini, ia boleh dimakan. Jangan kita katakan, oh ini syirik katanya. Syirik ahli kitab, Yahudi Nasrani kita boleh makan makanannya, sembelihannya. Ya. Jadi itu tidak diubah. Kalau ada ustaz mengatakan Yahudi dulu, Yahudi sekarang tak sama, memang tak sama. Kalau Yahudi yang ikut Nabi itu tak sama, tapi kemudian Yahudi dah tak ikut Nabi lagi. Rasulullah SAW tahu kan? Begitu juga Nasrani. Asalnya ikut Nabinya, tapi akhirnya bila Nabinya wafat, dia tak ikut lagi. Tapi Rasulullah SAW tahu. Jadi kita boleh makan. Bagaimana hukumnya? Ada orang jual air yang dibacakan 30 juz Al-Quran. Itu karut. 30 juz Al-Quran dibacakan. Ya? Apa katanya? Membeli sambil menderma. Derma untuk apa? Teraskan. Derma untuk sekolah misalnya kan? Derma untuk itu anak yatim. Dia terangkan ke mana duitnya. Semua orang boleh cakap sambil menderma. Syekh, jangan gunakan nama Islam untuk mencari keuntungan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan uang di antara kamu secara batil. Orang sekarang banyak berdalih, oh tolong itu, tolong ini, sedangkan kosong. Ya? Besok apa yang kita makan tu Allah akan tanya daripada mana datangnya. Jadi tidak ada air yang dibaca 30 juz Al-Quran. Susahnya. Ini ruqyah yang termasuk yang tadi. Kalau kita beli airnya, ditakuti ruqyah yang tadi, ruqyah yang tidak syar'i. Walaupun pakai Al-Quran, sebab tidak ada contohnya. Kenapa mesti? Air penerang hati. Air penerang hati tidak ada air seperti ini. Jangan beli, jangan tipu, jangan kena tipu. Kalau ada air penerang hati, Rasulullah SAW dah buat untuk para sahabat, betul kan? Panggil sahabat-sahabat yang tak tahu baca menulis, ni aku kasih air penerang hati. Subhanallah. Ini tak ada contohnya, maka kita jangan lakukan. Ada soalan lagi? Dia ada satu ayat yang Allah beristiwa atas Arasy tu. Ya. Lepas tu dia ada satu lagi ayat yang Allah lebih dekat daripada lihi. Iya. Iya. Lepas tu ada lagi satu ayat yang menghadaplah mana-mana kita boleh nampak wajah Allah. Iya. So dia orang ni berujar dengan kenapa kita tidak takwil dengan ayat yang Allah beristiwa atas Arasy. Lepas tu kita takwil pula ayat yang lagi dua tadi yang Iya. lihi dan wajah tadi. Dia kena senang. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arasy-Nya. Kalau Allah bersemayam di atas arasy-Nya, amiruha kama ja'at. Para ulama salaf mengatakan terima sebagai datangkan. Adapun dikatakan Allah fi kulli makan ataupun biduni makan, itu tidak ada dalilnya. Kalau yang ada di mana-mana itu ilmu Allah. Saya sudah menulis satu buku di mana Allah. Di situ saya bawa semua hujah-hujah daripada ulama-ulama salaf, terutama Imam Syafi'i,
walaupun mereka tidak boleh terima, saya bawa hujahnya. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan Allah tidak ada di kuli makan, dia bersemayam di atas arasnya. Abdul Qadir Jalani juga saya bawa dalam kitab tu, rujukan-rujukan daripada kitabnya. Abdul Qadir Jalani mengatakan bahawa Allah bersemayam di atas arasnya. Siapa bila ditanya di mana Allah tidak tahu, maka dia kafir. Jadi semua sepakat ulama mengatakan ya, di mana-mana ilmu Allah, ilmunya fi kulli makan. Ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kamu di mana kamu berada. Imam Ahmad jelas-jelas mengatakan ilmuhu, yang bersama kamu ilmunya. Begitu juga Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain. Ya, begitu juga yang mengatakan kamu tidak berbisik-bisik 3 orang kecuali yang empat Allah. Begitu seterusnya. Jadi yang bersama kita adalah ilmunya Allah, pengetahuan Allah. Ini yang dijelaskan oleh Imam Bukhari, oleh imam-imam tafsir, imam-imam hadis dan imam-imam salaf. Jadi imam-imam yang mengatakan Allah di atas arash, ilmunya di mana-mana adalah termasuk Imam Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Ya. Jadi kenapa kita tidak mahu mengambil fatwa mereka sedangkan mereka adalah ulama yang muktabar? Adapun orang yang mengatakan Allah fi kulli makan, ini mereka kecoh. Tapi kita tak kecoh. Kenapa? Di mana Allah? Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Kalau ditanya kepada mereka di mana Allah fi kulli makan, di mana? Kecoh dia. Di mana dia tak tahu di mana. Ya kan? Di mana-mana, di mana-mana, di mana tak tahu dia, kecoh dia. Kita senang. Aina Allah fis sama. Bacakan ayat Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa 7 kali. Saya rasa sampai situ dulu kerana masa dah pukul 10. Dan saya akhiri aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum, sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Terima kasih.